Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey. Biar saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Lutfi Hadi bin Muhammad Suki. Hari ni saya akan berkongsi satu cerita ataupun berkongsilah satu cerita yang mana ada satu perang yang sangat penting dalam tahun 5 Hijrah. Yang perang ini kelak akan dikenang salah satu peperangan yang paling sulit dalam sejarah umat Islam. Ada yang tahu namanya? Namanya peperangan Khandaq. Apa maksud Khandaq? Khandaq ni maksudnya parit. Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijrah dan ketika itu ada 10,000 orang kafir Quraisy yang mengumpulkan pasukan-pasukan Ahzab namanya. Ahzab tu maksud dia apa? Ahzab ni pasukan-pasukan yang berkumpul satu sama lain daripada pelbagai kaum-kaum. Mereka ni berkumpul, kemudian 10,000 orang ni ni berjalan daripada Mekah ke Madinah hanya ada satu tujuan. Yang mana tujuan tu sama je, untuk menghancurkan umat Islam dan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu mereka datang ke kota Madinah. Lagi 6 hari lagi diorang nak sampai, khabar ni bocor oleh intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intelijen Rasulullah ni canggih tu. Nak tahu siapa? Nak tahu siapa intelijen Rasulullah ni? Intelijen Rasulullah ni Malaikat Jibril alaihi salam. Faham tak kawan-kawan? Malaikat Jibril ni bagi tahukan Nabi tu ada 10,000 orang pasukan Ahzab ni nak datang ni. Dia orang ni nak datang, nak hancurkan Madinah dan nak bunuh kamu wahai kekasih Allah, kata Malaikat Jibril ni. Maka tolonglah buat strategi, tolong buat satu strategi untuk counter attack. Counter attack ni apa? Serang balas balik kepada mereka wahai Rasulullah. Betul Rasulullah ni cakap. Kemudian Rasulullah ni dikumpulkan semua para sahabat. Lepas tu pada ketika itu para sahabat yang ada di Madinah hanya ada 3,000 orang je. Bayangkan 10,000 orang ni nak lawan dengan 3,000 orang. Agak-agak siapa boleh menang? Cuma korang bayangkan. Agak-agak logik siapa boleh menang? Siapa? Ada 10,000 orang tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat para sahabat, jangan khawatir, jangan putus asa. Lepas tu Nabi tanya dekat para sahabat, siapa yang ada idea nak buat macam mana ni? Ramai tu 10,000 orang tu. Penduduk Madinah waktu tu, para sahabat dekat Madinah tu, penduduk Madinah ada lebih kurang ada 3,000 orang je. Nak lawan dengan 10,000 orang. Payah tu. Kemudian Salman Al-Farisi pun masa tengah berbincang ni, Salman Al-Farisi ni pun bagi cadangan. Dia cerita masa dulu dia kat Farsi tu kan, dia kata kami ni di Farsi ketika melawan dengan pasukan yang jumlah jauh lebih besar daripada kami buat parit di sekeliling kami, dan parit itu kami berlindung, kami gali tanah dan kami letakkan tanah tu dekat tempat tinggi-tinggi. Untuk apa? Dan di situlah kami letakkan pasukan pemanah dan di sana kami memanah mereka. Tapi sekarang ni para sahabat kata, tapi sekarang ni kami tidak yakin sekarang boleh menang atau tidak kerana perbezaan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah. Sebab apa? 10,000 lawan 3,000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada masalah, buat je parit tu. Rasulullah kata. Maka para sahabat pun buatlah parit tu, mengelilingi kota Madinah, yang mana di sebelah utara sejauh 8 km. Jauh 8 km. Bayangkan kawan-kawan, gali parit 8 km tu kan. Bukan kat Malaysia boleh pakai cangkul je dah selesai. Ini dekat Madinah, gali parit dekat Madinah, pakai cangkul mana boleh, patah cangkul tu. Gali parit dekat Madinah ni pakai lembing kawan-kawan. Sebab apa? Batu, keliling semua batu. Hancurkan batunya. Dia nak buat parit tu, dia menghancurkan batunya dan tarik naik ke atas. Lepas tu, dan namanya pun parit mesti ada dalam dan luasnya parit tu.
kata Salman Al-Farisi, luasnya parit tu 5 meter dan dalam parit tu 3 meter. Kenapa dia buat begitu rupa panjang? Supaya kenapa dia buat parit tu macam tu? Sebab apa? Supaya kuda-kuda tak boleh nak lompat. Kalau jatuh orang kuda tu tak boleh nak naik. Maka sebab itulah 5 km dan 3 km, 5 km luas dan 3 km dalam. Bayangkan berapa banyak tanah yang nak bawa naik ke atas tu. Dalam keadaan seperti itu, lagi 6 hari lagi pasukan Ahzab nak sampai ke kota Madinah. Korang rasa orang Islam masa tu stres atau tak? Ya kawan-kawan, mereka ni stres sangat. Sebab apa? Mereka ni stres sebab jumlah mereka hanya ada 3,000 orang. Lepas tu mereka ni kena gali parit sepanjang 8 km dan 6 hari lagi pasukan Ahzab ni nak sampai ke Madinah. Itu pun tak tahu boleh benar ataupun tak. Kemudian dikisahkan masa tu mereka nak gali parit ni tersebut, mereka nak gali parit ni kan, panas ni, sangat panas, memang panas luar biasa. Ada di antara para sahabat ni, mereka kalah dengan kepanasan. Dan makanan ketika itu diriwayatkan pada salah satu riwayat, orang Muslim disuruh celup tangan mereka dalam tepung. Dalam tepung. Mereka disuruh celup tangan mereka dalam air. Lepas tu dalam air tu angkat tangan mereka dalam air, celup dalam tepung. Lepas tu yang melekat kat jari mereka tu, yang tepung pula, gandum. Yang melekat gandum kat tangan tu, yang itu yang dia menjilat, itu yang dia makan untuk sehari tu. Memang bunyi susah yang makan waktu tu. Boleh faham kawan-kawan ni macam mana kondisi di saat tu. Kondisi di saat itu memang sangat mencengkamkan. Dan ketika itu ada orang-orang yang bagi tahu kat Rasulullah SAW, aku nak minta izin nak balik dulu wahai kekasih Allah. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, kenapa nak balik? Dia kata, isteri saya di rumah, bukankah saya ada isteri di rumah kan? Bukankah dalam Islam seorang suami harus menguruskan isterinya? Lepas tu para sahabat dia pun balik kan. Balik tak datang balik. Tengok dia salah guna dalil. Memang tak datang balik betul. Lepas tu kemudian ada sahabat yang lain jumpa Rasulullah SAW, kemudian meminta untuk pulang ke rumah. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, kenapa nak balik? Sahabat tadi pun menjawab, anak-anak saya belum makan ya Rasulullah. Bukankah seorang ayah adalah tanggungjawab menguruskan anaknya? Kemudian baliklah sahabat tadi pun, dan sama juga tak datang balik. Kemudian mereka pun macam tu lah, salah guna dalil. Hanya ada yang bersama Rasulullah ni, ada 2 jenis manusia je yang ada, yang gali parit bersama Rasulullah ni. Yang pertama, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua, orang Yahudi yang terpaksa. Sebab apa? Mereka ni kenapa pula orang Yahudi ada kat situ? Orang-orang Yahudi ni memang licik dari dulu, sifat dia orang memang macam ni. Kenapa? Kenapa pula mereka ni tawarkan diri mereka pada Rasulullah? Dia orang kata, orang-orang Yahudi ni dia kata apa? Dia kata, kami akan membantu kerana kami warga Madinah ya Rasulullah. Ternyata mereka ni sudah bersekongkol. Mereka ni memang dah bersekongkol dengan pasukan Ahzab ni, orang-orang Yahudi ni. Orang Yahudi ni kata kat mereka, pasukan Ahzab ni, nanti kalau kamu datang, kamu akan serang dia orang Islam ni dari depan. Orang Yahudi ni buat apa? Memang dia akan ganggu isteri-isteri dan anak-anak mereka ni. Mereka akan ancam bunuh dan mereka akan ancam untuk diperkosa anak-anak dan isteri-isteri orang Islam ni. Sehinggalah muncul dalam Al-Quran surah Ahzab namanya, menggambarkan tentang peperangan ini. Dan ketika datanglah kemudian mereka dari depan kalian dan dari belakang kalian, dan ketika kalian bergetar pandangannya dan sampai kemudian jantung sampai ke kerongkong, dan ada banyak prasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun ingat, dia pun banyak prasangka kepada Allah. Allah sudah pergi meninggalkan kita lah. Dia berkata Allah tidak prihatin lagi pada kita. Kita tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ini kejadian yang masa tu. Maka ketika itu, ketika menggali parit, ada 2 jenis. Sebab tu masa ketika gali parit tu, ada 2 jenis manusia yang tersisa. Satu kaum muslimin yang benar-benar beriman, dan yang kedua orang Yahudi yang terpaksa. Dalam ketika itu ada yang tanya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang rehat. Dan apa? Ya Rasulullah,
besok yang mana dulu kita akan takluk ni, wahai kekasih Allah, Konstantinopel ataupun Rom. Okey, cuba lihat baik-baik. Mereka ni ada di mana sekarang? Mungkin di mana, ada kat Madinah kan. Lihat betapa mental para sahabat ni sungguh luar biasa. Masa tu mereka ada di Madinah. Lepas tu pertanyaan saya, rasa-rasa para sahabat tu ketika itu pernah lihat tak kota Konstantinopel dan Rom tu? Rasa saya para sahabat dia pernah pergi tak Konstantinopel dengan Rom tu? Belum kan? Belum pernah pergi, belum pernah lihat. Yang sahabat tahu kota itu ialah kota yang terbaik. Konstantinopel ni. Yang kedua, kota terbaik ialah kota Rom. Sama juga, para sahabat tidak pernah pergi, para sahabat tidak pernah lihat. Para sahabat tak pernah jejak kaki pun kat situ. Yang sekarang ni pun kalau kita dari Madinah, kalau dari Madinah tu nak pergi ke Konstantinopel tu lebih kurang 3 jam setengah naik kapal terbang. Para sahabat ni belum pernah pergi, belum pernah lihat, belum pernah ke sana pun. Yang mereka tahu cuma tempat itu paling indah, paling bagus, paling kuat di dunia ni, kotanya tu. Pertanyaannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana dulu yang kita nak takluk ni, Konstantinopel atau Rom? Faham tak apa maksudnya? Mereka ni ada di Madinah, tak pernah ke sana, tak pernah lihat, dan besok ada 6 hari lagi ke hadapan mereka akan menyambut pasukan. Berapa orang? 10,000 orang. Mereka kena gali parit. Berapa panjang? 8 km kan. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan makanannya, gandum yang lekat dekat tangan tu untuk makanan seharian. Bayangkan. Jadi bertanya kepada Rasulullah, besok yang kita nak takluk dulu, sama ada Konstantinopel atau Rom, bagaimana reaksi orang Yahudi gitu-gitu? Dia berkata sepertinya orang Islam ni sudah hula gila. Sepertinya dia ni kepanasan. Kepanasan ni, kurang makan ni, sepertinya dia ni halusinasi ni. Maka mereka besok dah nak mati pun, ada 10 orang ribu tentera Ahzab ni nak serang demo ni, parit pun belum siap lagi. Jadi lagi mereka ni fikir nak takluk Konstantinopel dan Rom. Gila punya orang Islam, kata orang Yahudi ni lah. Ternyata Rasulullah SAW dijawab kepada mereka ni dengan jawapan yang luar biasa. Ni jawapannya, wahai para sahabat yang bertanya, kota mana yang terlebih dahulu akan ditakluk, Konstantinopel ataupun Rom? Yang kita akan takluk dulu ialah kotanya Hercules, iaitu Konstantinopel. Itu Rasulullah jawab. Apabila orang Yahudi dengar je macam tu je, Yahudi berkata, patutlah orang Islam ni gila, rupanya bos ni pun gila, kata orang Yahudi ni. Faham tak kawan-kawan sekalian? Kenapa Rasulullah ni dianggap gila ditulis dalam Sirah Ibn Hisham bahawa kemudian Yahudi ni kata dekat Nabi Muhammad ni, Muhammad ni gila. Hari ni pun mereka ni tidak sempat pergi tandas, tapi mereka berfikir tentang Konstantinopel, mereka berfikir tentang kota Rom. Okey, singkat ceritanya, mereka ni menanglah dalam perang Ahzab ni, atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.